30 markah. Besar. Jadi siapa yang tak suka tajuk 9, dia tak boleh dah nak dapat A lah kiranya. Dia tak mahu A, dia tak nak langsung tadi tajuk 9. Jadi kena juga tadi tajuk 9. Okey, paling lekeh pun, okey, pelajar tak perlu salin sebab Mama Z dah bagi. Paling lekeh pun dia mesti tahu pozon. Dia mesti tahu tentang pozon ni. Maklumat yang pertama, yang nombor 1 ni adalah rumus. Adalah rumus yang akan diberi semasa exam. Nombor 1. Dan pelajar tengok dalam ni ada lambda. Lambda ni sebenarnya ialah mean. Kalau awak ada kertas, awak print kertas Mama Z tu, awak boleh conteng. Lambda tu adalah mean. Lambda ini juga adalah variant. Jadi kalau soalan ni dia tanya standard deviation, jawapannya ialah square root lambda. Kita kena tulis. Lepas tu yang Mama Z bagi tahu nilai O tu bukan kecil sangat, dia besarlah sikit. Kalau yang kecil tu tajuk 11. Jadi pozon tidaklah terlalu kecil O dia tu. O dia besar sikit. Okey, nota nombor 2. Pelajar boleh selesaikan soalan kalau yang melibatkan tanda sama dengan. Tanda sama dengan. Pelajar boleh guna rumus. Rumus diberi. Boleh guna rumus. Cuma mulai malam ni kena study macam mana nak tekan button factorial. Kena study mulai malam ni. Okey, kemudian oleh kerana pozon ni adalah di bawah tajuk discrete, jadi nombor discrete ni dia termasuklah nombor kosong. Pozon discrete dia mula dengan kosong. Binomial nanti pun mula dengan kosong. Jadi kata kuncinya yang Mama Z bagi ni, ini adalah dia dah bocorkan dalam rumus nanti. Kalau Mama tak bagi tahu pun dalam rumus memang ada nombor kosong tu sendiri. Okey, nota yang ketiga. Nota yang ketiga. Untuk tajuk pozon, dia cintakan, dia suka tanda lebih besar sama dengan sahaja. Dia memang nak, dia punya crush dia nak yang lebih besar sama dengan. Jadi soalan masalahnya, dia tak akan buat lebih besar sama dengan. Okey, jadi pelajar bila dapat soalan tu, kalau tak faham bahasa Inggeris, awak baca bahasa Melayu. Sebab dia ada 2 bahasa nanti. Tak faham macam baca bahasa Inggeris, tak masuk je. Okey, you baca bahasa Melayu, okey, lega. Okey, jadi oleh kerana tajuk ni adalah special probability, pelajar tak boleh larilah dengan kebarangkalian. Tak boleh lari. Kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian A prime, jawapannya mestilah 1. Ni kebarangkalian. Tetapi kita belajar special probability. Dia tak adalah tulis huruf A prime tu tak ada. Jadi kalaulah pelajar declare A itu sebagai X kurang sama dengan 3, lawan kepada kurang sama dengan 3, lawannya ialah besar dari 3. Yang maklumat tu, yang ketiga tu faham tak? Mama Z terang tu. Sini, dekat biten ni, faham tak? Sebab kalau tak faham, Mama Z nak buat analogi. Faham tak dulu? Ulang. Okey, Mama Z nak guna nombor 3 yang bintang tu ya. Mama Z ada gambar sini, rasanya Mama Z bagi gambar. Mana gambar Mama Z? Sekejap Rasa ada gambar Mama Z bagi.
Cuma tak jumpa cari gambar tu. Miskin kaya. Ada nampak tak gambar roti john? Dalam nota awak tu ada tak gambar roti john? Awak ada nota kan? Ada, Mama. Dekat mana roti john? Saya lukis dekat satu lagi kot ya. Saya lukis sebab saya ada 2 nota. Dekat binomial. Dekat binomial. Sekejap saya cari dalam nota ni. Dia ada. Cuma laptop saya lambat sikit ni sebab video banyak. Video banyak dalam ni. Lepas pelajar baca, saya akan delete. Okey, ni nota pelajar dekat binomial. Ni dia. Ni dia. Roti john. Okey, saya ada roti john. Jadi kita kata kebarangkalian roti john ni satu lah. Katakan Fatin nak juga. Fatin nak, Afidan nak. Jadi saya kena belah lah. Saya kena belah lah sebab anak-anak nak tu gak. Tak boleh lah. Anak ramah. Saya nak belah dia eh. Nak belah dengan pen warna apa ni. Warna kuning ni. Dia tak nampak. Warna pink. Okey, saya nak belah. Bila saya belah, contohnya saya belah sini. Saya belah sini. Tiba-tiba nombor ni. Nombor yang tiba-tiba kat sini ada tak cicak satu. Oh, udah tak cicak kita buat. Saya letak tak cicak ni. Ada tak cicak sini. Jadi maksudnya kat sini kita tak cicak tu maksudnya kat sini kita akan kata lebih kecil sama dengan tak cicak. Belah sini kita akan panggil lebih besar dari tak cicak. Betul tak? Sebab yang tak cicak duduk sebelah Fatin. Afidah punya tak ada tak cicak. Tapi hasil tambah 2 ni, yang depan ni tambah yang belakang ni menjadi satu roti john yang berharga RM6. Itu analogi dia dari segi roti john. Okey, dari segi katakan Mama Z patah balik dekat ni. Sorry bising sikit anak saya ni. Okey, saya patah balik ke sini. Sabar. Okey. Jadi kat sini saya bagi tahu lagi sekali. Untuk yang kuning, yang saya buat warna kuning tadi, kita dah ada tak cicak kat situ. Nombor 3 ada kat situ. Jadi kita dapati yang warna biru takkan ada sebab tak cicak tu ada satu je. Antara Fatin ataupun Afidah yang akan dapat. So dalam kes tadi siapa yang dapat? Fatin yang dapat. Okey, kalau awak tengok bintang yang warna purple ni. Okey, tak cicak tu dapat kat siapa? Yang ini, kalau kita buat yang depan ni adalah Fatin. Fatin tak dapat tak cicak tu sebab tak ada tanda sama dengan. Yang dapat tak cicak itu ialah Afidah. Awak kena faham benda ni sebagai probability. Boleh dengar ke suara Mama Z ni? Boleh, Mama. Boleh, Mama. Boleh. Sebab saya dengar macam putus-putus. Okey. Jadi kalau soalan tu kita dah tahu untuk soalan Poisson ni dia suka tanda lebih besar sama dengan. Jadi kita akan jadikan yang warna biru ni sebagai tajuk. Kita akan ubah nanti yang biru ni sebagai tajuk. Sebab itulah ada hukum satu tolak. Sebab nanti pelajar tanya, kenapa macam mana Mama Z tahu satu tolak? Sebab Mama Z guna hukum ni lah. Kemudian kalau yang di atas ni, kalau Mama Z buat, dia akan jadi satu tolak probability X besar dari 3. Okey, perlu tak Mama Z ubah yang warna hijau ni? Perlu ubah tak? Perlu. Dia akan jadi lebih besar sama dengan 4. Kita kena ubah.
Tetapi kalau yang bintang purple tadi, bila Mama Z ubah ni, dia akan jadi 1 tolak probability X besar sama dengan 3. Okey, yang ini perlu ubah ke tak payah? Perlu ubah ke tak? Tak payah. Yang biru ni kena Payah ubah. Mama. Yang bawah ni, yang warna kuning ni tak payah sebab dia memang dah ada tanda sama dengan. Kenapa kita bersusah payah nak ambil kisah benda ni semua? Sebab kita tahu untuk tajuk pozon, dia memang hanya cintakan tanda lebih besar sama dengan. Itu untuk nota nombor 3. Okey, untuk nombor 4, kadang-kadang soalan kita dalam bentuk selang. Okey, dalam bentuk selang dan kita terikat dengan buku statistik matrikulasi. Buku statistik matrikulasi, dia hanya meminati tanda lebih besar. Iaitu kita kena consider nilai-nilai yang berada sebelah kanan saja. Jadi, untuk memudahkan pelajar, okey, Mama Z buat inovasi hari itu supaya pelajar tahu ada nilai yang di depan dan ada nilai yang di belakang. Dan kita akan buat, sebab di ke kanan, kita akan buat depan tolak belakang. Okey. Untuk proses mula-mula, kita akan buat nombor depan. Okey. Nombor belakang 8. Nombor depan dia tadi 3. Kemudian kita akan rujuk kanan. Kanan maksudnya tanda lebih besar ni. Lebih besar ni kanan. Itu yang pertama. Itu yang Mama Z masukkan kanan, iaitu tanda besar. Kemudian petua depan ikut untuk Mama Z kenal pasti hok mana ada tanda sama dengan, hok mana tak ada. Okey, kalau kita tengok warna apa lagi nak guna? Warna biru pudar ni. Biru ni dekat sini, dekat depan ni ada tak tanda sama dengan? Tak ada Mama. Kan? Dia ada kan? Jadi yang ini kena ikut, ada. Manakala yang di belakang ni, dia kena guna tak ikut ni. Kalau asalnya ada, sebab itu awak tengok kat sini tiada tanda sama dengan. Soalan selang ni memang dia akan keluar. Cuma Mama Z tak tahu soalan tu sama ada asalnya ada sama dengan ke, sebab dia ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan. Mungkin juga kalau Mama Z boleh tulis kat sini. Mungkin juga soalannya tanya tentang P, nombor 3, X, nombor 8. Mungkin gini. Ataupun mungkin dekat nombor 3 tu, kita guna pen warna lain. Okey. So mungkin dekat 3 ni ada sama dengan, dekat 8 ni tak ada. Ataupun dekat 3 ni tak ada tapi dekat 8 ada. Jadi kalau awak nak study keempat-empat ni banyak. Jadi nak senang awak hafal saja. Mula-mula konsepnya depan tolak belakang. Nombor depan 3 tolak nombor 8. 3 tolak 8. Kemudian kita tahu bacaannya kanan, so tanda besar, tanda besar. Kemudian nak tahu tanda tu ada sama dengan ke tak, kita guna istilah kalau depan ikut je soalan asal. Soalan asal ada sama dengan, ikut je. Yang belakang tak ikut. Yang asal ada sama dengan, yang belakang jangan ikut. Jadi kalau awak guna istilah tu, awak boleh study ketiga-tiga jenis. Keempat-empat jenis. Yang ini. Dia kita dah boleh ringkaskan, tak perlulah nak hafal semua benda. Sebab banyak lagi subjek nak study kan, nak hafal. Okey.
Kalau Mama Z labelkan ini nombor 1, ini nombor 2. Nombor 1 dah lengkap ke belum? Nombor 1 tu dah boleh baca buku stat ke belum? Dah, Mama. Boleh? Faham ke maksud Mama Z? Boleh, Mama. Boleh. Yang Boleh, Mama. nombor 2? Tak boleh. Yang nombor 2 sebab tandanya lebih besar sahaja. Kita dah bagi tahu dah dia sukakan lebih besar sama dengan. Jadi sebab itulah Mama Z kena ubah lagi yang ini kepada lebih besar sama dengan 9. Okey. So nombor 5, nota nombor 5, macam mana cara kita nak selesai? Bila kita dah faham tu macam mana kita nak tahu tanda-tanda soalan tu adalah pozon kalau dia tak royak. Ada setengah soalan dia royak, bertabur secara pozon. Ada setengah tu macam Afida tadi dia memang terus terang dengan Mama Z dia royak. Kadang-kadang dia tukar. Adakah dia pozon, adakah dia normal, adakah dia binomial, dia tukar. Okey, so macam mana cara nak mengatasi soalan itu? Yang pertama, kita kena baca dulu ayat pokok. Contoh ayat pokok. Kalau Mama Z buat warna biru, warna biru. Ayat pokok yang atas ni. Ni kita panggil ayat pokok. Dalam ayat pokok, dia akan selitkan nilai lambda utama. Okay? So, kat sini lambdanya dia guna perkataan average. Lepas tu kata kuncinya ialah per day. Kemudian ada 3. Jadi mula-mula baca dulu ayat pokok. Keluarkan lambda dalam bentuk seperti rumus. Seperti rumus. Jadi pelajar kena buat dulu daripada ayat pokok tu. X bertabur secara pozon, lambda utamanya tadi ialah 3. Tapi pelajar kena ingat iaitu adalah untuk per day. Okey, pelajar pun tanya, macam mana Mama Z yakin dia pozon? Pelajar tanya, yakinnya kamu? Macam tu ditanya kan? Okey, gini cara nak yakin. Soalan pozon akan ada anok. Okey, akan ada ranting dia. Okey, sebelum katakan awak tak pasti ni. Tak pastilah pula Mama ni pozon. Okey, caranya ialah kita baca, tadi dah siap ni. Ni pula. Kita baca ayat ranting. Perhatikan perubahan lambda. Sebagai contoh, what is the probability bla 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 so tomorrow. Apa hari tomorrow ni? Sehari. Jadi yang pertama dia cerita tentang sehari lambdanya 3. Bila kita baca ayat ranting yang kedua, bla bla bla, within a week. Bila dia cerita pasal week, kita tahu seminggu ada 7 hari. Sehari lambdanya 3. Kalau seminggu, lambda akan menjadi 21. Dan kita dah boleh tengok, masa nombor 2 Roman tu kita dah boleh tengok. Yang tadi cerita pasal sehari, tiba-tiba nombor 2 cerita pasal seminggu. Itu adalah ciri-ciri pozon. Bolehkah? Adakah Mama Z membantu tu? Boleh, Rasa Mama. Boleh Okey. Dan biasanya yang pozon ni dia keluar bahagian A lah. Biasanya. Tak tahulah tahun ni dia sebab special kan tahun ni. Kok dia keluar bahagian B. Jadi di luar kawalan Mama Z lah yang tu. Okey. So kalau Mama Z nak menjawab soalan yang ini. Okay. So ranting yang pertama lambdanya 3. Ranting yang kedua lambdanya 21.
ranting yang soalan 3 Roman, dia patah balik kepada 1 day. Kalau dia kata half day, berapa lambda dia? 3/2. 1.5. 3/2 ataupun 1.5. Okey. So, Mama Z nak cuba selesaikan soalan daripada Melaka ni. Awak nak suruh Mama Z bincang kat sini ataupun you nak tengok video yang Melaka ni? Macam mana buat pilihan? Mama Z label tu soalan Melaka. Ataupun awak nak suruh Mama Z cerita sambil ngajar. Ada tak? Mama Z ke tidak pelajar? Pelajar, Mama Z tunggu pelajar ni. Nak suruh Mama Z terang ke macam mana? Mama terang. Saya terang Okey, saya terang. Okey, saya anggap saya sebagai pelajar sedang menjawab. The average 3. Kita akan gitu. Day. So, langkah yang pertama, X. Ya Allah. Ampunkan saya. Okey. Tak bekah ni. Sekejap Take time juga ni. Okey. X bertabur secara pozon. Kalau pelajar tanya Mama Z kenapa pozon tu, sebab masa Mama Z buat ni, Mama Z terus buat tomorrow, a week, a day. Mama Z tengok gitu lalu. Okey. Sekejap Mama Z nak ambil pen sebenarnya tapi tak boleh. Mama, Ya? Ya, boleh tanya. Mama Z tutup, Mama Z buka balik Okey. Yang nak tanya silakan, tak ada masalah. Okey, so Mama Z nak ambil markah yang pertama tu, jadi X bertabur secara pozon, O-nya jangan terlalu kecil, dan daripada ayat pokok tu lambdanya 3. Okey. Jadi kalau nak senang cerita, sebenarnya lebih baik Mama Z jawab nombor 1 dengan 3 dulu, kalau nak ikutkan. Tapi pelajar biasanya dia sangat baik. Dia buat satu-satu. So, Mama Z sambung kat sini. For, Mama Z nak jawab nombor 1. Probability, exactly. Exactly tanda sama dengan for. Okay, so sekarang ni pelajar ada 2 pilihan. Nak guna rumus boleh. Nak guna table pun boleh. Okay, katakan Mama Z nak guna rumus. Dia akan jadi E kuasa negatif lambda darab dengan lambda kuasa X bahagi dengan X factorial. Ada soalan tak sini? Kalau ada soalan tak tanya. ada Mama. Tak ada. Okey, kita teruskan. Kalau tak ada, kita teruskan. Lupa ambil kalkulator. Okey. So, kita nak tekan kalkulator, buat per siap-siap. Ke atas tu, kita nak ambil ln, tekan shift. Ln ni, shift ln. Dia jadi eksponen. Negatif 3 darab dengan 3 kuasa 4 per dengan, bolehlah per dekat situ. 4 shift, factorial. Bukan tanda seru, factorial. So, Mama Z akan dapat jawapannya 0.1680. Mama Z buat 4 decimal places. So, jawapannya ialah 0.1680.
1680. Biasanya tajuk 9 ni kita buat 4 decimal places. Tapi kalau ikut pelajar lah, kalau pelajar rasa tak selesa nak buat 3, boleh. Tapi jangan salin semua ni. Tahun lepas satu kolej tu pelajar dia salin semua. 0.1080313557. Dia ingat ke dia rajin dapat markah? Dia dapat kosong markah. So Mama Z nak ingatkan, sewarak mana pun awak tak boleh sembahyang Zuhur 100 rakaat. Tak boleh. Awak kena bayang 4 rakaat saja. Mama, saya rajin tu. 100 saya sembahyang. Tak boleh lah sebab memang 4 rakaat. Sama juga orang ni tak boleh terlalu membazir masa. Okey? 0.1680 okey. 0.168 saja pun okey. Okey, baik. Selesai tu. Mama Z menggunakan rumus. Katakan pelajar, dia takut dia salah tekan rumus. Dia salah. Dia ada satu perasaan dia sokmo cuai. Dia kata, Mama nak guna buku stat. Untuk yang nak guna buku stat, dia kena tahu nombor 4 itu lebih besar sama dengan 4 tolak probability X lebih besar sama dengan 5. Jadi lambda yang dia kena rujuk ialah 3. Jadi Mama Z rasa tadi dah buka semua dah. Okey, tak ada. Saya rasa saya dah buka semua dah tadi buku statistik ni. Okey, ni sekejap buku stat. Saya nak cari, okey. Gerak pula dah. Okey, saya nak cari Poisson. Okey, saya nak cari Poisson. Lambda dia berapa tadi? 3. 3. Okey, lambda 3 kat sini. Saya nak baca nombor 4, betul? Dengan nombor 5. Jadi nombor situ sekejap. Saya tulis dekat kertas sekejap. 3528 0.1847. Okey, kita baca nombor tu. Jadi dia akan jadi 0.3528 tolak 0.1847. Awak perhatikan dalam buku stat pun dia ambil 4 decimal places. Jadi bila Mama Z tekan kalkulator 0.3528 tolak 0.1847, Mama Z akan dapat jawapannya ialah 0.1681 sama dengan 0.1681. Seandainya Mama Z menjadi ketua pemeriksa, yang ini J1. Yang ini pun J1 walaupun jawapannya berbeza dekat digit yang hujung. Jadi tak ada masalah jawapan berbeza. Okey, jelas kat situ? Jelas Mama. Okey. Kemudian Mama Z tengok ada perkataan within a week. Maksudnya soalan yang kedua ni X bertabur secara Poisson, dia dah berganda menjadi 21. Kemudian soalan tanya, kalau kita malas nak enter, kita tulis for, kita sambung. Probability, tidak ada perkataan between. Tak ada perkataan between, maksudnya 10, gitu. Allah udahlah pula. Sekejap sebab di situ tidak ada perkataan between. Kalau ada between, tak boleh buat tanda sama dengan. Jadi Mama Z nak guna petua depan tolak belakang. Okey, sama dengan depan tolak belakang. Dia jadi gini mula-mula. Depan tolak belakang. Lepas tu Mama Z pesan tadi, kanan. Apa lagi pesanan Mama Z tadi?
Depan, Depan ikut, belakang tak ikut. depan ikut. So sini ada sama dengan. Belakang tak ikut. Jadi Mama Z tak boleh buat tanda sama dengan. Bacaan ni dah cantik kecuali yang ini. Kita kena ubah lagi sekali. P X besar sama dengan 10. Tolak P X besar sama dengan 15. Sama dengan, okey, Mama Z nak rujuk buku stand tapi dengan merujuk lambda yang baru. Okey, lambda baru nombor berapa? 21. Saya nak 21. duduk bawah rasanya 21 jap. Penipal tu. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, 21. Okey, kita dah jumpa dah lambda 21. Mama Z nak baca nombor 10 dengan nombor 15. 15. Sekejap nak salin sekejap. 0.9972 0.9284. Okey, so kat sini awak akan dapat 0.9972 tolak 0.9284. Okey. 0.0688 Mama. 0.0688. 0688. Okey. Boleh dah ni? Yang Mama Z bagi nota tadi ni bukan Mama Z bagi nota saja tau. Mama Z guna supaya awak yakin Mama Z faham nah ni tajuk ni. Faham nah ni, tak ada Mama Z tak ada. Yang ni memang Mama Z terror tajuk ni. Terror belakang laki. Kalau kita tak akak diri sendiri, pelajar tak percaya pula kita. Kita kena akak juga ekor kadang-kadang. Okey, selesai dah. Okey, kemudian soalan yang ketiga ni, pelajar rasa Mama Z tak pernah sebut standard deviation untuk Poisson. Dia biasa dengar lambda adalah mean, lambda adalah variance. So sekarang ni, untuk soalan nombor 3 ni, lambda untuk a day adalah 3. Jadi mean dia adalah 3. Variance dia pun adalah 3. Soalan tanya standard deviation. Mama Z buat SD standard deviation ni. Saja nak mudah. Sama dengan square root 3. Kalau pelajar nak tinggal jawapan macam ni pun betul. Okay, kalau pelajar nak tinggal jawapan ni pun betul. Kalau pelajar nak tanya kenapa betul, Mama Z akan tunjuk soalan dari Melaka. Okay, soalan dari Melaka. Mana Melaka? Ni. Ni soalan daripada Melaka. Melaka dia buat macam ni. Mama Z tertarik dengan instruction to candidate. Dia tarik betul-betul soalan exam. Numerical answer can be given in the form pi exponent set function or up to 3 significant figure where appropriate unless stated otherwise in the question. Yang Mama Z kata boleh tadi sebab jawapan boleh dalam bentuk set. Tapi kalau pelajar tu tidak yakin, kalau dia tidak yakin, dia nak tekan juga kalkulator, tak ada masalah. Maksudnya dia suka yang decimal. Square root 3. Dapatlah jawapannya 1.732. 1.732. Boleh. Itu dia Poisson, dan soalan Poisson yang macam Mama Z katalah akan ditanya exam nanti. Cuma kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya awak boleh faham maksud inequalities ni. Kalau dia kata XZ4, faham ke tak?
Kalau dia kata atmosphere, faham ke tak? Iaitu Mama Z berdoalah untuk pelajar. Moga-moga cepat faham. Bila baca tu cepat faham. Sebab ilmu kita dah penuh. Cuma kita takut benda basic kita tak boleh. Okay, so selesai untuk tajuk tajuk apa tadi? Tajuk pozon. Sekejap slow pula Mama Z punya ni. Okey, Mama Z nak masuk yang seterusnya, iaitu nak masuk yang kedua, iaitu binomial. Okey, soalan binomial paling banyak lah kalau keluar, paling banyak dia. Okey, untuk binomial, kalau awak tengok soalan Melaka dia list semua formula. Okey, dia dah ajar dah cara kita menulis binomial. Ada N, kemudian ada P. Dia dah ajar dah. Jadi kalau kita tak tahu cara menulis, maksudnya kita ni tipu. Kita tipu ataupun kita sombong. Sebab rumus diberi kat depan, kita tak nak tengok, kita sombong. Okey, jadi Mama Z harap nanti kalau boleh bawa selotip masa exam, bawa lah selotip. Koyakkan rumus kat depan, selotip atas meja. Okay, sebab saya takut awak jadi malas nak belik. Kemudian dia akan bagi juga rumus. Cuma yang awak belajar dengan Mama Z, kat sini awak guna huruf R. Oh, Masya Allah. Sekejap tukar sekejap. Okey, dengan Mama Z kat sini guna huruf R. So yang ini pakai jadi R. Tak kisahlah dia guna huruf apa. Awak tukar je seperti yang dia bagi dalam rumus tu. Kemudian contoh kalau dia bagi Px sama dengan 8. Jadi kat sini katakan X bertabur secara binomial 10, 0.1. Masa kat sini nanti dia akan jadi 10 C 8. Apa lagi yang Mama Z pesan? 10 C 8. Apa lagi yang Mama Z pesan untuk tajuk ni? Darab. Darab. Bagus awak ingat darab. 0.1 kuasa berapa tu? Kuasa 8. 8. Darab. Ingat tak Mama Z marah tulis ni? Mama Z suruh tulis apa? Q. Q. Ataupun terus kepada 0.9 sebab 1 tolak P tu adalah Q. Mama Z selalu sebut komplement. Okey, kalau totalnya 10, Mama dah tulis 8, kat sini balance komplementnya tinggal lagi 2. Kemudian Mama Z pesan, bila dalam kalkulator ni 10 shift bahagi 8 kena buat darab. 0.1 kuasa 0.1 kuasa 8. Lepas tu darab lagi. 0.9 kuasa 2. Macam tu. Contoh Mama Z bagi ni. Sebab Mama Z nak suruh bila awak tengok rumus nanti, maka cepat-cepat awak buat simbol kat sini darab, simbol kat sini darab, ni tukar jadi huruf Q. Awak conteng siap-siap dalam kertas soalan nanti dekat rumus. Itu tujuan Mama Z. Kemudian untuk binomial, Mama Z dah terang tadi, dia ni diskrit dan dia memang suka tanda lebih besar sama dengan saja. Jadi jalan cerita untuk pozon tadi diguna pakai sekali untuk binomial. Mula-mula buat dulu depan tolak belakang. Ni step pertama. Step kedua, kanan-kanan. Step ketiga, barulah depan ikut, belakang tak ikut. Dia ada 3 step dekat sini. Macam tadi. Ni sama je. Solving.
Bagaimana bila kita dah faham, kita nak solve soalan. Yang pertama, kita kena cari nilai N dalam soalan pokok atau soalan ranting. Kebiasaannya dia berada dalam ranting. Kemudian, awak tengok ada tak simbol peratus? Kalau ada simbol peratus, sebenarnya dia menggambarkan nilai P. Kedua-dua nilai tu bila awak gabung, awak tulis seperti yang rumus bagi. Okey. Sebagai contoh soalan, Mama Z petik soalan dari Kolej Matrikulasi Perlis. Okey, Mama Z ambil soalan daripada Perlis. Okey, nanti someone ingatkan Mama Z pukul 10. Boleh ingatkan untuk Mama Z stop video dan rakam lagi sekali ni. Okey. Mama Z nak buat soalan daripada Perlis. Apabila Mama Z baca soalan pokok. A shooter shoot at a target. Dia kata tepat pada target 0.4. Ini merupakan nilai probability tepat. Dan bilangan percubaan menembak itu sebanyak 9 kali. Bermaksud kita boleh tulis X bertabur sebab kita ada N dengan P memenuhi taburan binomial N kita 9, probability tepat pada target 0.4. Soalan di atas cerita pasal tepat dengan target. Soalan anak tentang kena target. Soalan yang kedua pun kena target. Awak tengok tak soalan Kuala Nerang? Dah tengok belum soalan Kuala Nerang? Tak apa Mama tak marah. Tengok tak apa, tak tengok tak apa. Tengok ke dok? Sudah. Tak tengok Apa lagi dia Mama. belakang? Okey, tengok soalan Kuala Nerang. Soalan nombor 1 dia Mama tunjuk deh. Dan awak kena hati-hati ni bila Mama sebut ni takut dia keluar. Bila sebut takut keluar. Okey, soalan dari Kuala Nerang. Tengok dia cerita tentang pelajar dia skip daripada makan, dia tak makan. Ayat pokok dia cerita pasal tak makan. Tiba-tiba ayat ranting dia cerita pasal makan. Jadi awak kena alert perubahan tu. Faham tak maksud Ahmad Zaid? Contohnya dia bagi kat sini contoh lah. So dia bagi sebab yang ini pozon dia bagi tentang tidak makan, dia punya lambda adalah 1.2. Tapi dekat bawah ni dia cerita pasal semua orang makan. Soalan tu terbalik. Mama Zaid bagi contoh lah Kebarangkalian pelajar UM menggunakan kereta buatan Malaysia ialah 0.7. Yang ni dia guna kereta nasional. Okey, guna national car. Dia cerita dekat ayat pokok. Tiba-tiba soalan dekat bawah dia tanya, sekiranya nilai N sama dengan 10, cari kebarangkalian. Okey, kebarangkalian kurang dari 3 yang menggunakan kereta import. Jadi awak nak rujuk probability berapa? Kereta nasional 0.7. Okey, 0.7. Okey, N dia 10. Yang ini bila kita nak buat nanti, kita kena ada probability. Probability hak ni berapa? 0. Kita tak faham soalan Mama Z. 3. 3 Mama. 0.3 ya. Maksud Mama Z sekarang kena hati-hati. Yang contoh Mama Z bagi adalah ayat direct. Contoh Kuala Nerang, ayat berpusing. Kalau pelajar buat soalan Kedah pun sama.
Okay, tengok soalan Kedah ke belum ni. Sebab tu Mama Z kata kita kena tengok kolej lain punya sebab dia ada tricky-tricky. Soalan Kedah ni ni soalan Kedah. Mana tentang delay. Mama pula ingat soalan lebih daripada pelajar. Ni. Ada 30 flight. Kebarangkalian dia cerita pasal flight tu on time. P adalah 0.85. Dia cerita dekat ayat pokok on time. Cuba awak baca soalan A. Dia cerita pasal on time ke tidak? Kita tak nampak soalan. Okay. Dia bagi ayat pokok. Dok, Mama. Dok deh. Dia bagi ayat pokok 0.85 tu on time. Tapi bila awak nak jawab soalan 5A ni, awak kena buat X bertabur secara binomial and dia 30, probability dia adalah 0.15. Kerana dia cerita tentang dia cerita tentang delay. Yang dia bagi 0.85 tadi on time. Jadi Mama nak awak alert benda-benda tu. Kalau awak nak cuba kolej lain punya, awak tengok yang Mama Z kata tadi, soalan Kedah, soalan mana tadi satu lagi? Yang dia ubah soalan Kuala Nerang. Dia tak direct. Tapi yang Mama Z duk buat dengan awak ni, kebetulan. Okay, kebetulan dia adalah direct sahaja. Okay, kebetulan direct sahaja. Mama Z sila ambil. Dia ada 2 tadi kan? Okay, kebetulan dia sama. Ayat pokoknya kata shoot at the target 0.4. Soalan yang pertama exactly bla bla hit the target. Setara. Kalau dia kata fail to hit target, awak kena tukar jadi 0.0. Okay, bergantung kepada soalan. Okay, Mama ajar dah tu Jangan kata tak ajar pula. So, Mama Z nak sambung. Okay, for probability exactly 6. Ni nasib baik dia tulis nombor ni. Sepatutnya dia akan eja SIX. Okay. Masa sini, pelajar bebas. Nak guna rumus boleh. Nak guna buku step boleh. Kalau guna rumus, gana dah rumus dia? Gana dah rumus dia? 9. Ingat tak? Dengar. 9. 9. C. 6. 6. 6 Mama, 6. Darab. Darab dengan 0.4. 0.4. Kuasa. Kuasa 6. 6. Darab. 0.6. 0.6. Kuasa. Kuasa 3. Kuasa 3. 3. Kalau sebenarnya senang guna rumus, tapi yelah masing-masing kan. Kadang-kadang kita nak paksa pun tak boleh lah. 9 shift bahagi 6 darab 0.4 kuasa 6 darab 0.6 kuasa 3. So dapat jawapannya 0.07. Berapa tu? 0.0743. Okey, Mama Z tulis 0.0743 ni Mama Z sebab guna rumus. Okey. Kita kena hormat, ada pelajar suka kaedah satu lagi. Kita hormat dia dah. So, probability X sama dengan 6. Katakan dia nak buat probability X besar sama dengan 6. Tolak probability X besar sama dengan 7. Mama Z nak cari nombor 9
nak cari 0.4. So, izinkan Mama Z cari ni sekejap binomial. Sebab tajuk ni tajuk yang besar. So, tutup mata sat, Mama Z nak cari 0.4 tadi. 0.4. Okay, 0.4 ada. Oh, terlebih dah. Okay. Ni 0.4. Mama Z nak cari 9. Mama Z ada pilihan nilai di dalam ni saja. So, Mama Z tadi nak nombor berapa? 6 dengan 7. So, Mama Z tulis kat kertas sekejap 0.0994 0.0250. Okey, Mama Z nak tunjuk benda-benda macam ni lah. Okey, 6 ni awak dapat 0.0994 tolak dengan 0.0250. Okey. 0.09. Dia lari sikit kan? Lagi tak adalah banyak. Satu kot laginya. Lari sikit lah. Sikit hujung sekali. 0.0744. Tapi sebab Mama Z buat dua-dua ni, sebab nanti bila dia buat latihan kolej tu, dia dapat jawapan, tiba-tiba kolej tu bagi jawapan ni yang bawah. Dia jadi macam risau lah, dia salah ke? Jadi Mama nak bagi tahu dua-dua betul. Okay? Tu kalau kata exactly. 2 kali dah kita buat latihan exactly. Kalau soalan kata, kalau most 4 ni, maksud dia lain. Ada perkataan at ni menyebabkan kita, kalau kita nampak most tu kita bayangkan lebih besar. Tapi ada at kat depan tu menyebabkan kita kena buat probability at most 4. Soalan Mama Z. Semasa awak dapat yang ini, kita belajar dah yang tak cicak tadi tu. Okey, yang ini dah ambil nombor 4. Okey, yang ini dah ambil nombor 4. Tambah yang ini tak ambil nombor 4. Totalnya adalah 1. Sebab itulah semasa latihan dengan awak tu, tiba-tiba awak tengok Mama Z buat P(X) kurang sama dengan 4 ni, tiba-tiba awak tengok Mama Z tukar jadi 1 tolak P(X) besar dari 4. Awak tengok Mama buat gitu. Sebenarnya dia berasal daripada yang roti john tadi tu. Cuma masa tu Mama Z tak tergerak hati lagi nak cerita pasal tak cicak ni. Belum dapat idea. Mama Z dapat idea masa mengajar A3T12 tak silap masa ni. Kemudian Mama Z Betul, kata, Mama. kan, Mama Z rasanya kelas Haziq and the Gang. 1 tolak P(X) lebih besar daripada 4 dalam nombor 5. Barulah boleh buka buku step dan kita baca nombor 5. Buku step yang tadi tu, kita, saya tutup ke tadi? Ni kita baca yang tadi juga, cuma baca nombor 5. Nombor 5 yang ni. Sekejap 0.2666. Okey, kita tulis sini. 0.2666. Berapa dapat? 0.7334, Mama. Betul. 0.7334. 0.7334. Inilah jawapan dia. Hampir 2 jam baru binomial. Okey, kemudian satu lagi yang pelajar risau. Okey, satu lagi iaitu normal. Okey, sekejap Mama Z nak terminate sekejap yang ini. Sat. Okey, Mama Z nak kena terminate dan nak kena rekod lagi sekali.
Sabar Awak buka dulu nota. So, Mama Z ajar yang normal dalam video yang kedua. Yang ni backup saja. Takut jadi macam hari tu lenguh Mama Z nak rekod balik. Okey. Untuk tajuk normal, Mama Z dah fikirkan dengan kawan-kawan Mama Z nak buat inovasi yang ini, kita bagi dalam bentuk warna lah. Pelajar akaun ni dia suka warna. Yang penting untuk tajuk normal, pelajar mesti ada maklumat yang pertama iaitu mean. Dia kena tahu mean dan dia kena tahu variance. Okey, itu yang pertama. Kemudian rumus nombor 1 ni dia bagi kat kita. Dia bagi semua dekat kita. Rumus dia bagi. Cara nak tukar X menjadi Z pun dia bagi juga rumus. Jadi tak ada dah istilah tak tahu sebab kita bagi semua. Lepas tu nasihat Mama Z, kita kena lukis kulit siput ni, kalau tak kita tak tahu. Tadi Mama Z dah betulkan Hurin, Mama Z dah betulkan Mirza, Mama Z dah betulkan Afida yang tanya soalan tadi. Benda ni lah dia tanya. So Mama Z memang suruh lukis kulit siput. Dan kalau tadi yang Mama Z ajar tadi, yang macam sebelah sini ni, yang sebelah sini ni dia diskrit. Jadi yang Fatin tambah yang Afida sama dengan 1. Yang tadi sebab dia diskrit, kita boleh cerita pasal roti john. Oleh kerana norma ini adalah continuous, dia akan membentuk bell shape. Bell shape ini ada kawasan-kawasan yang membahagi dia. Kat sini membahagi, kat sini. Jadi Mama Z buat warna-warni. Yang penting, kuning, campur biru, campur dengan pink, jumlahnya mesti 1. Bergantung kepada warna-warni yang ada di situ, berbeza dengan diskrit tadi tentang roti john. Ada pensel tak? Okey, itu berbeza. Oh enggak. Dia ampun kat dia, dia ter. Okey, so cara nak selesaikan, yang pertama kena baca soalan kerana soalan nanti adalah soalan berayat. Bila awak baca soalan tu, yang pertama awak cari dulu nilai maklumat tentang mean. Kalau diberi dalam soalan, kalau tak bagi, tulis dalam bentuk misai tu. Misai bergulung tu. Yang kedua, cari dalam soalan tentang nilai variance ataupun standard deviation. Biasanya soalan bagi nilai standard deviation. Tapi yang nilai yang patut tulis di sini ialah nilai variance. Sebab itulah semasa latihan Mama Z buat kuasa 2. Kemudian pelajar kena tukar masalah soalan tu, dia akan bagi dalam bentuk X, pelajar kena tukar menjadi Z dengan merujuk kepada rumus di muka surat depan. Step ketiga, walaupun tak suka, walaupun mata sting begitu, kena juga lukis kulit siput tu. Walaupun tak ada markah, kena lukis. Kalau tak nanti, seperti Hurin tadi dia tanya, Mama, dari mana datang negatif tu? Begitu. Okay, jadi kena lukis. Lepas kita dah lukis, kita akan guna yang Mama Z ajar tadi, kuning campur biru campur pink tu, sama dengan 1. Barulah kita boleh baca buku statistik kita. Mudah je nota untuk tajuk normal. Yang susahnya adalah soalan tu bentuk ayat. Tu yang menyebabkan dia jadi susah. Okay? So, Mama Z ambil soalan dari Kolej Matrikulasi Labuan. Okay? Mama Z nak tunjuk soalannya. Mama harap sangat tidaklah terlalu panjang ayat dia nanti.
just nice lah pelajar. Pelajar sekarang tak suka ayat-ayat sangat. Mama Z doakan semoga tak ada ayat yang berbelit-belit. Tahun lepas berbelit-belit. Sini awak berbelit-belit. So Mama Z harap tahun ni tidak berbelit lah. Okey. So bila kita baca ayat pokok di sini, ayat pokok dia ni panjang, dia mention dia adalah normal. Lega kita. Okey, bila dia mention normal, lega kita. Tak perlu nak fikir dah. X bertabur secara normal, kita nak cari nilai min. Min dia bagi 2, 6, 3, 6, 2, koma. Dan dia bagi nilai standard deviation. Mama Z kena tulis 6500. Mama Z tak boleh berhenti dekat situ. Mama Z kena buat kuasa 2. Sebab markah di sini untuk variant. Yang 6500 tu adalah standard deviation. Boleh faham tak maksud Mama Z tu? Boleh ke? Markah pertama tu. Boleh ke? Mama Z buat penghadang dekat sini sebab tajuk yang bawah ni tajuk baru nanti. Okey. Kemudian, step yang seterusnya, lepas baca soalan tu, Mama Z kena ambil dulu ayat matematik A tu dulu. A, dia kata what percentage earn below. Kita faham maksud below tu kecil. Below. 2, 5, 0, 0, 0. 3 butir kosong. Dan kita dapati inilah dia huruf X. Dan Mama Z ajar kena X, kena tukar jadi Z. Kita akan buat pertukaran di sinilah. Dia akan jadi proba, dia akan jadi huruf Z. 25000 tolak min kita 26362 bahagi dengan standard deviation. Bukan bahagi dengan variant, bahagi dengan standard deviation. Okey, sama dengan sebelum lukis kulit siput tu, pemudahkan dulu yang ni. Okey, Z kurang dari, Mama Z lupa dah. Lama dah Mama Z buat soalan labuan ni. Serak suara-suara bulan puasa buat. 2, ya Allah. 25000 tolak, Mama Z terputus ke tak ni? 26. Tak, Mama. Tak takut kecek sor Biasa dah kecek sor tapi waktu ni sebab malas nak ular dah. Dapat negatif Negatif 0.2095. Tapi Mama Z kena ambil 2 decimal saja sebab nak baca buku stat kita 2 decimal je. Negatif 0.21 21, Mama. Okey, 21. Sekejap, nanti pelajar tanya pula, berapa pula? Berapa pula Mama Z ambil 2? Kena tunjuk dekat buku stat. Sabar, pelajar lama dah kan tak belajar. Sikit je. Ni, bila Mama Z baca ni, tengok mula-mula Mama Z baca hot ni, contoh 0.2. So Mama Z tulis 0.2. Katakan Mama Z baca hot ni. Dia akan jadi tambah 0.02. Acok tambah, berapa desimal jadi? Berapa desimal ni? 0.22. 2 desimal saja ni. Buku stat yang kita nak baca banyak-banyak ni 2 desimal saja. Sebab itu yang kat sini walaupun nomornya panjang, masya-Allah, sekejap. Walaupun nomornya panjang, Mama Z terpaksa baca 2 saja kerana desakan buku stat. Kalau ikutkan Mama Z nak tekan kalkulator je, tapi kita kena guna buku stat. Okey, tu stat yang kedua, tukar. Stat yang ketiga tu, siput tu. Nak kena lukis siput.
Okey, kalau tak yakin, guna pembaris. Guna pembaris. Siput pelajar kan kedut-kedut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni naik sikit. Turun balik. Gitu siput. Nilai kat tengah ni kosong. Dan tiba-tiba kita tengok ada negatif ni. Jadi kita lukislah belah sini. Negatif 0.21. Tanda sini, Mama buat warna kuning. Tanda sini kecil. Kecil. Jadi Mama lorek belah sini kecil. Boleh faham ke? Boleh Mama. Okey. Tetapi kawasan negatif ni dalam buku statistik yang Mama Z tunjuk tadi, semua nilai yang dia tunjuk ni semuanya positif. Semua positif, 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 positif belakang. Jadi kat sini tak boleh baca kawasan kuning. Mama Z pun lipat 0.21 negatif, mari sini dia jadi positif 0.21. Jadi kawasan kuning hak sana Mama Z reflect ke sebelah sini. Itulah kisah dia. Jadi dekat sini tak perlulah satu tolak tu, tak perlu sebab Mama Z cuma lipat saja kulit siput ni. Lipat kuning sana, terjemahkan belah sini. Jadi bacaan ini akan menjadi PZ besar dari 0.21. Bila Mama Z rujuk buku stat, 0.2 situ, 0.2 sini dan kena tambah hak ni. So nilai yang dibaca adalah 0.4168. 0.4168. Bila kita tengok soalan, dia nak what percentage. Jadi Mama Z pun kena tukar jadi percentage 41.68%. Okey, boleh? Okay, Boleh Mama. Mama Z nak buat yang B pula. Dia bagi dalam bentuk peratus, awak tukar dia jadi 0.0179. Awak tukar. Okey? Lepas tu dia kata above Y. Above Y. So Mama Z tulis sini Probability X above Y sama dengan 0. Berapa dah tadi? 01. 0.0179. 0179. 0179. Okey, kemudian kita tak boleh cari terus. Kita kena tahu dulu yang ini duduk wing kanan ataupun wing kiri. Kita kena buat kajian dahulu. Ini contoh kalau tak guna pembaris. Ini okey. Katakan kita kata dia berada di sini. Duduk sini kot kita kata. Kemudian tanda kat sini besar. Jadi Mama Z lorek besar belah kanan. Okey. Kita kena mikir gini masa exam. Cuba awak kaji 0.0179 ni. Adakah menggambarkan luas yang kuning ni? Logik ke tak logik? Tidak Mama. Jadi Tak logik. tidak logik. Jadi dia tidak boleh berada di sini. Tidak logik kerana separuh ni saja yang Mama lorek ni dah 0.5. Tambah hak ni pula mungkin jadi 0.8. Tapi dia bagi 0.0. Jadi kita kena reject jawapan ni. Kita padan. Kita buat yang baru. Kita buat yang baru. Kalaulah di sini kosong, nilai Y tu berada di sini. Besar tu bermaksud kawasan tu di sini. Okey, sekarang 0.0179 menggambarkan kawasan kuning, logik atau tidak?
Logik Mama. Iaitu baru logik. Dan Mama dah bagi tahu, buatlah tanda positif di sini sebagai guideline. Okey, sekarang Mama Z dah lukis kulit siput. Mama Z tak tukar lagi X jadi Z. So yang ini bila kita tukar, dia akan jadi P Z besar dari Y tolak 26362 per dengan 6500 sama dengan 0.0179. Kemudian nilai ini di sebelah kiri ni adalah probability. Nilai di sebelah kanan juga adalah probability. Mama Z nak nyahkan probability supaya yang tinggal ialah Y tolak 26362 per 6500. Mama Z nak tukar benda ni kepada bukan probability. Macam mana cara nak tukar? Mama Z kena rujuk jadual. Kita kena try dulu jadual 4. Okay, kita kena try dulu jadual 4. Kita nak cari 0.01. Okay, kita nak cari 0.01. 0.0. 0.017 berapa tadi? 9. Tapi hok ni tak ada 9 kan? Hok ni paling dekat kan? Ada. Jadi Ya. oleh kerana dekat sini tak ada nombor 9, jadi kita kena rujuk jadual yang satu lagi. Jadual 3. Okey, jadual 3. Okey, caranya tadi masa awak tengok jadual tadi, nilainya CP-CP dekat 2.1. CP-CP. Jadi senang nak cari. 2.1 berada di sini. 2.1 ada kat sini. CP-CP. Kita cari nombor berapa tadi? 179. Ada dah sini. Ada dah. Jadi jawapan kita adalah 2.1 tepat. Iaitu nombor di sini ialah positif 2.1. Kalau dia berada di sebelah sini tadi, kita akan buat negatif. Tapi tak, kawasan kuning kita berada belah kanan. Jadi kita boleh teruskan pengiraan. Yang pertama, 2.1 kita darab dengan 6500. Lepas dapat jawapan ni, kita tambah dengan 26362. Betul ke tak saya ni? Dapat Y sama dengan RM 40012. Tapi sekejap dia tulis macam ni. RMY. Jadi sama dengan tu. Jadi Y itu sendiri adalah 40012. Yang Mama Z buat latihan ni, Mama Z buat nilai belah kanan. Nanti pelajar kena test juga nilai belah kiri. Macam mana nak test? Awak buat soalan tahun lepas. Okey, awak buat soalan tahun lepas. Okey, selesai iaitu. Dia agak laju sedikit sebab Mama Z. Okey, ada soalan tak nak tanya sampai situ? Kalau yang tu Y tu memang jawapan last dia 40012 ke? Kalau buat dalam RM tu? Kita maafkan. Tapi sebagai pendidik, Mama kena ajar yang betul dulu. Tapi kalau pelajar tersasul nanti, kita maafkan. Sebab soalan tanya bukan cari nilai RMY. Dia kata find Y saja. Tapi jarang pelajar dapat jawapan tu. Biasanya pelajar tak jawab. Gitu. Tapi kita bagi harapan dulu kat pelajar. Janganlah tak jawab dulu, jawab. Jawab. Okey, last Mama Z ambil masa lagi 15 minit Okey, kadang-kadang soalan asalnya memang berasal daripada binomial. Tiba-tiba, okey, elok je. Mula-mula 15 dia punya patient. Tiba-tiba dia bertambah dengan dahsyatnya 100.
Lepas tu dia suruh pula buat approximate. Bermaksud akan berlaku perubahan. Soalan A adalah soalan binomial. Soalan B akan berubah menjadi normal. Sebab itu Mama Z ajar binomial dengan normal ni dekat-dekat. Itu tujuan dia. Binomial semua kena tahu dia adalah discrete, normal adalah continuous. Memanglah bila roti john nak tukar jadi kulit siput ni memanglah kena buat sesuatu. Okay, kena buat sesuatu. Jadi nak buat approximation, kita kena ada 4 langkah. Yang pertama, kita kena kira nilai mean. Mean adalah N darab P. Kenapa pentingnya mean? Kerana dalam normal nanti kita perlukan mean di sini. Okay, step yang kedua, kita kena cari variant. Rumus variant N darab P darab Q. Okay, N darab P darab Q. Kenapa pentingnya variant? Sebab Mama Z perlukan maklumat yang kedua di situ. Kemudian, step yang ketiga, sebab daripada roti john tukar jadi kulit siput, dia benda baru. Okay, perubahan benda baru. Kita kena buat correction for continuity ataupun continuity for correction. Mana satu saya lupa dah. Correction for continuity rasanya. Jadi untuk mudahkan pelajar, Mama Z ringkaskan dalam nota kuliah konsep miskin dia akan terima 0.5. Kalau dia kaya, dia kena derma 0.5. Itu konsep yang Mama Z perkenalkan dalam nota lagi. Dan step yang keempat, macam yang tadi, kita kena buat pertukaran X menjadi Z. Okey, macam mana benda ni berlaku, Mama Z akan tunjuk dengan menyelesaikan soalan daripada perlis. Okey, soalan daripada perlis. Harap cukup masa. Kalau terlebih, kalau pelajar nak left boleh, tapi Mama Z akan teruskan sehingga habis sebab rakaman ni akan diguna pakai untuk kelas lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan yang pertama. Dia bagi 10%. So P sama dengan 0.1. Okey, itu sahaja dalam ayat pokok. Dalam ayat ranting, dia bagi N sama dengan 15. Okey, dah cukup maklumat. X bertabur. Secara binomial, N kita 15, proba kita 0.1. Ayat di atas menceritakan menderita ataupun sakit kerana demam denggi. Cerita di atas. Cerita pokok. Kemudian cerita ranting, dia kata daripada yang demam panas tu, less than 6. Confirm dengue fever. Tadi ayat pokok dengue fever, yang bawah pun dengue fever juga, benda yang sama. Lepas tu dia kata less than 6. So for proba less than 6. Kemudian kita tahu less than 6 tambah more equals 6 sama dengan 1. Jadi kalau kita nak cari proba X kurang dari 6, samalah juga 1 tolak proba X besar sama dengan 6. Okey? Dan kita boleh rujuk buku STAT. Kita tengok N dia 15, P dia 0.1. So kalau Mama Z rujuk buku STAT, ya ini kot. Bukan. Mama Z tak buka lagi . Okey, so Mama Z nak cari 0.15. Salah. 0 berapa tadi? N dia berapa? 0.1. 0.1 dengan 15. 0.1, 15.
Okey, ni 0.1. Ni 0.1 kat sini 0.1, 0.1, 0.1 dan Mama Z kena baca nombor 15. Okey, nilai kita tadi adalah nombor 6. Okey, nombor tadi adalah nombor 6. So, Mama Z kena baca hot ni. Okey, 0.0022. Okey, Mama Z tulis sini. 1 tolak 0.0022. Jawapan akhirnya 1 tolak 0.9978. 0.9978. 78. Jangan bunda lah yang ni. Jangan bunda. Okey. Tu selesai dah yang pertama. Yang kedua dia kata exactly 10 patient. Kena sabar dulu. 10 patient. Dia kata kat sini. Tengok ayat dia. Dia sakit demam denggi ke tak? 10 patient ni, dia bukan cerita tentang demam denggi. Dia cakap bebas dari demam denggi. Tengok soalan daripada penulis, dia dah mula convert. So, maksudnya kat sini, X bertabur secara binomial 15, di sini ialah 0.9. Okey, ada soalan tak kenapa 0.9 ni? Okey, Mama Z buka kepada soalan sebab video belum tentu. Sebab 1 tolak 0.1. Sebab 0.1 tolak tadi 0.1. demam denggi. 0.9 ni bebas dari demam denggi. Free. Jadi kemudian dia tanya exactly 10 for probability X equals to 10. Jadi Mama Z kena take note, nombor ni tak ada dalam buku stat. Jadi Mama Z akan guna rumus 15C10 darab 0.9 kuasa 10 darab 0.1 kuasa 5. Macam tu. Kita kena alert. Jangan kata Mama Z tak payung, dah payung dah ni. 15 shift bahagi 10 darab 0.9 kuasa 10 darab 0.1 kuasa 5. Jawapannya 0.0105. 0.0105. So, sangat bagus soalan daripada penulis ni kerana soalan pertama lurus, soalan kedua dia twist. Okey? Sangat bagus. Ni pensyarah yang berpengalaman buat ni daripada penulis ni. Kebanyakan pelajar akaun berada di Perlis. Okey, kemudian tibalah B. Apabila X bertabur secara binomial N meningkat secara mendadak dan dia masih cerita lagi tentang high fever iaitu 0.1. Kemudian dia kata approximate. Jadi Mama Z kena buat perkara yang pertama iaitu mean sama dengan 100 darab 0.1. Mama Z dapat 10. Step yang kedua, Mama Z kena buat variant sama dengan 100 darab 0.1 darab 0.9. Berapa dapat? 9. Apakah kepentingan dua maklumat ni? Maka Mama Z dapat X bertabur secara normal, mean Mama Z 10, variance Mama Z 9 ataupun 3 kuasa 2. Itulah kepentingan nombor 1 dengan nombor 2. Kemudian apabila Mama Z baca 9 hingga 14, tidak ada perkataan between. Step nombor 3. Mama Z nak buat step nombor 3.
Tidak ada perkataan between. Jadi proba 9 X 14. Step nombor 3, Mama Z dapati bila Mama Z baca ke sana, dia adalah tanda besar, dia adalah kaya. So yang ini kaya, tinggal lagi 8.5. Bila Mama Z baca ke sini, simbolnya adalah kecil, dia kena menerima, jadi 14.5. Mama Z sedang membuat proses CFC. Ada soalan tak sini? Tak ada Mama. Tak ada. Step yang keempat. Okay, step yang keempat, Mama Z nak buat perubahan daripada X menjadi Z. Dalam kerja kita akan menjadi P 8.5 tolak min per standard deviation. X menjadi Z 14.5 tolak 10 per dengan 3. Okey, kita nak tengok jadi apa. Acuk kira. Jadi berapa? Saya lupa dah. Soalan perlis ni mula-mula saya buat. 8.5 tolak 10 per dengan Negatif 1/2. negatif 0.5 yang belah sinun 1.5. 1.5. Okey. Dan Mama Z kena lukis kulit siput. Kulit siput. Saya takut saya salah Saya buat dengan pembaris lah. Tangan ketar dah nulis 90 darjah ni ketar tangan-tangan. Cuma kita tak boleh nak tunjuk ke pelajar yang kita ni ketar. Nampak tu lukis ketar-ketar tu. Kat tengah-tengah ni kosong. Negatif 0.5 Mama Z kena lukis belah kiri lah. Negatif 0.5. Okey, Mama Z ada 1.5 tu positif. Positif 1.5. Jadi bila ada kawasan macam ni, macam Mama Z buat tadi, Mama Z highlight warna-warni ni. Kalau pelajar ikutlah, pelajar nak guna highlighter ke, apa ke, janji pelajar faham. Macam aja yang ada cabut. Okey, so hak ni. Okey. Sorry Dulu slide tu. Comot sikit. Tengok. Jangan lupa ambil gambar daripada bilik tu ambil gambar. Okey, so sekarang ni yang kita sedang buat ni Update tak? Zulfadli. yang kita sedang buat ni Ya, terima kasih. adalah kawasan warna biru. Okey. Okay, kawasan warna biru. So kalau kita tengok kuning, Zulfadli, mic Tambah awak Zulfadli. biru, Tutup. apa ia terbuka ke? Tambah ungu. Dengar tutup. Mama Z malah dah nak rekod ni lenguh. Kuning campur biru campur ungu sama dengan 1. Okey. Yang kita nak cari warna apa sebenarnya? Kuning, biru atau ungu? Biru Mama. Kita nak cari biru. Biru sama dengan 1 tolak kuning. Yang ini siapa tanya saya? Siapa tanya tadi? Kenapa negatif? Saya lupa dah. Tak ingat dah. 1 tolak warna kuning tu Z. Lepas tu ada negatif 0.5. Dia berada belah kiri sebab tu tanda kecil. Okey. Kemudian tolak warna ungu, warna purple, probability. Z nombor 1.5. Dia berada belah kanan ke kiri tu warna ungu? Kanan Mama. Kanan. Kalau yang ni pelajar nak buat sama dengan pun tak ada masalah. Tak ada masalah sangat-sangat. Okey, kemudian kita tahu yang Mama royak tadi, nombor negatif ni tak ada dalam buku stat. Tadi Mama tunjuk dah, semua positif-positif belakang. Jadi sini akan jadi 1 tolak proba Z besar sama dengan
0.5. Mama tukar hok warna kuning hok belah ni, Mama reflect belah sini pula. Biar hidup belah sini warna kuning ni. Mama reflect sebab kes tak boleh baca. Warna kuning hok depan tadi duduk belakang pun boleh. Kemudian tolak dengan probability Z besar sama dengan 1.5. Kita akan baca buku step. Harap-harap betul lah. Okey, kita akan baca buku step 0.5 dulu deh. 0.5. Buku step kita table 3. Okey. Table. Okey, 0.5. Ni 0.5. Ni 0.5, ni lah bacaan dia. 1.5, inilah bacaan dia. Sekejap Mama Z nak salin sekejap 0.3085, 0.0668. Okey, kita pun masuk dalam ni. 1 tolak 0.3085 tolak 0.0668. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Harap betul. 0.6247. 0.6247. Betul tak? 1 tolak 0.3085. Astagfirullahaladzim. Mula. Benar dah. Benar Mama Z ni. Mama Z demam sebenarnya. 0.3085 tolak 0.0668. Biasanya macam itulah bila pelajar yang nak exam, Mama Z yang demam. Mama Z takut. 0.6247. Mama Z takut pelajar ia berani. Siapa yang tak study keberanian pelajar. Mama Z ni habis set soalan kolej lain pergi buat. Takut. Okey, so dah dapat dah jawapan dia 0.6247. Okey. Kalau pelajar nak jawab soalan seterusnya mana tadi? Tu baru Mama Z jawab untuk yang nombor 1 tu. Okey. Kalau pelajar nak jawab nombor 2 nanti, pelajar pergi tengok dekat sebab nombor 2 ni, okey, nombor 2 ni Mama Z cerita sikit. Ni, kenapa Mama Z tak nak cerita sebab nanti kawasannya belah kanan juga. Belah kanan tadi kita dah terbuat yang di sini tadi. Mana yang Mama ni? Kita dah bincang benda yang sama. Ni kat sini kita bincang benda yang sama belah kanan. So nanti kalau Mama Z buat soalan yang kedua ni pun belah kanan juga. Jadi lebih baik pelajar rujuk saja video kolej matrikulasi Perlis. Mama Z dah buat dah. Joint venture JV tu adalah VSLT joint venture. Itu adalah projek pensyarah-pensyarah pakar seluruh Malaysia lah, ada 5 orang. So Mama Z and the gang buat benda tu lah sebagai usaha pensyarah SME untuk bantu pelajar seluruh Malaysia. Okey, itu saja daripada Mama Z. Thank you kerana pinjamkan telinga. Okey, lepas ni tak dengar dah suara Mama Z kecuali dalam video sahaja. So, itu saja. Assalamualaikum. Kalau ada soalan boleh tanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama. Waalaikumsalam. Salam. Thank you Mama. Thank you, Mama. Okey. Thank you Mama. Thank you, Mama. Okey. Mama. Thank you, Mama. Selamat Raya Mama. Selamat Hari Raya. Jangan minta duit raya Thank you, Mama. Mama, saya Mama. Okey. Thank you, Mama. Ya.